Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pada hari ini, Cikgu Is akan kongsikan kepada anda semua cara menjawab soalan morfologi kertas 2 Bahasa Melayu. Okey, baiklah murid-murid. Pada hari ini, Cikgu kasih contoh berkenaan dengan soalan morfologi. Kalau kita lihat dalam soalan ini, ada dua arahan yang perlu diberi perhatian dan perlu dipatuhi, iaitu yang pertama, dalam arahan ini jelas berkaitan soalan meminta supaya calon ataupun murid-murid yang menjawab soalan ini menyenaraikan 4 kata adjektif. Okey, untuk persediaan bagi menghadapi perperiksaan SP yang sebenar, murid-murid digalakkan untuk mengetahui jenis-jenis kata adjektif yang terdapat dalam bahasa Melayu. Kalau kita lihat dalam video Cikgu Is yang lepas, Cikgu ada terangkan 9 golongan atau 9 kumpulan kata adjektif yang terdapat dalam bahasa Melayu. Okey, kemudian arahan yang kedua, arahan pertama senaraikan 4 kata adjektif. Untuk arahan kedua, murid perlu membina satu ayat anda sendiri daripada setiap perkataan yang dipilih. Okey, jadi dua perkara ini perlu dipatuhi oleh calon. Sekiranya calon hanya menulis ayat tetapi tak menyenaraikan kata adjektif ataupun menyenaraikan kata yang diminta dalam soalan, walaupun betul tapi jawapan awak tidak akan diterima. Okay? Jadi pertama sekali kena senaraikan. Yang kedua, bina ayat sendiri. Untuk ayat tak boleh ambil daripada mana-mana ayat yang terdapat dalam soalan. Okay? Jangan ambil mana-mana ayat daripada dalam soalan. Tak kisahlah. Sekarang soalan ini soalan bahagian A. Kalau contoh awak ambil ayat daripada soalan bahagian B, tak boleh. Okey, kat sini dalam arahan jelas, okey, membina satu ayat anda sendiri daripada setiap perkataan yang dipilih. Kalau ada 4 perkataan, kena ada 4 ayat yang berbeza. Okey. Kemudian yang ketiga, tak boleh menambah imbuhan atau menggunakan perkataan itu sebagai peribahasa atau kata nama khas. Contohlah kata adjektifnya bujur. Tak boleh lah. Bujur bin lonjong. Tak boleh. Okay, jangan menjadikan perkataan itu sebagai kata nama khas ataupun peribahasa. Yang bulat datang bergolek, yang pipih datang melayang pun tak boleh. Okay, kena buat ayat biasa, ayat penyata. Dalam pembinaan ayat, calon ataupun murid-murid perlu pastikan ayat yang dibina merupakan ayat yang gramatis. Okay, jangan buat ayat yang tak gramatis. Jangan pula buat ayat klasik pula. Jauh-jauh datang merantau sampai pula di Pulau Pinang. Tak boleh. Pastikan ayat bahasa Melayu standard dan ayat tersebut mestilah gramatis. Maksud gramatis ni mesti ada subjek dan juga predikat. Subjek itu perasaan nama, predikat itu boleh terdiri sama ada perasaan nama atau sebagainya. Okey, kita lihat. Soalan minta 4 kata adjektif. Kalau jumpa soalan macam ni senang. Sebab apa? Kita boleh ambil kata adjektif daripada mana-mana jenis. Okay, tak kisahlah jarak ke, sifat, warna atau sebagainya. Okey. Kat sini kita lihat yang pertama, kita jumpa indah. Okey. Bila nak jawab soalan morfologi, digalakkan ataupun calon mesti tandalah dalam kata soalan, jangan risau. Kata soalan tu kalau conteng tak tolak markah. Kita tandakan. Okey, guna pensel ke, pen ke, highlight atau sebagainya. Indah, tinggi. Ni contohlah ya. Cikgu bagi contoh pada semua. Tampan, kaya. Okey, lagi apa? Bijaksana dan sebagainya. Okey. Baiklah, bila dah kena pasti, kita senaraikanlah, buat senarai. Okey, 1, 2, 3 ke nak buat kotak sebagainya, terpulanglah. Yang penting kena senaraikan kata-kata yang, perkataan-perkataan yang telah dipilih. Okey, isilah contoh. Okey. Kemudian lepas dah senaraikan, buat ayat. Contoh indah. Okey, contoh apa ayat indah ni? T dan Aiman sedang menikmati percutian mereka di pulau yang sangat indah, contohnya. Okey. Ataupun buat ayat yang lebih baik lagi daripada itulah. Okey. Ataupun tampan contohnya. Okey. Lelaki itu memiliki wajah yang tampan dan penampilan yang menarik. Okey, dan sebagainya. Okey. Jadi bila murid membina ayat, pastikan ayat tersebut
menggambarkan maksud bagi perkataan yang dipilih. Semoga video ini dapat memberikan info berguna kepada anda semua, dan sekiranya video ini bermanfaat, bolehlah anda tekan butang like, share dan subscribe channel YouTube ini supaya terus berkembang untuk menyampaikan ilmu kepada anda semua. Sehingga kita jumpa lagi pada pertemuan akan datang. Assalamualaikum.